salam sejahtera. Anda bersama saya Jannah Jalidar menerusi Suara TV yang kini kami berada di Melaka bersempena pilihan raya negeri Melaka buat kali ke-15. Dan di sebelah saya ini ialah Datuk Lokman Nur Adam, iaitu satu nama yang tidak asing bagi pentas politik tanah air di Malaysia ini. Seorang ahli politik yang penuh dengan kontroversi, yang dipenuhi juga dengan warna-warni, dan malah sekiranya kita telusuri sejarah politik beliau, beliau mula melibatkan diri dalam bidang politik seawal usia 15 tahun. Betul ya, Datuk? Seawal 15 tahun, dan pernah juga dipecat daripada dua parti iaitu UMNO dan juga parti PKR. Dan pada 1998 beliau dipecat dari UMNO ekoran tindakannya menegur Presiden Parti pada ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad berkaitan isu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seterusnya pada sekitar tahun 1999 beliau menyertai PKR sebelum detik hitam sekali lagi menimpa beliau apabila dipecat daripada PKR pada tahun 2004, iaitu ketika beliau menegur tindakan Ketua Pemuda PKR pada ketika itu ialah Ezam Muhammad Noor. Dan setelah kembali menyertai UMNO pada tahun 2020, Datuk Lokman kemudiannya dibuang dari UMNO kerana dikatakan tidak sehaluan dengan pendirian Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi. Atas sebab itu, forum pada malam ini tidak akan berkisar kepada soalan-soalan yang klise, Datuk, namun akan lebih menjurus kepada soalan-soalan yang agak panas namun sangat penting bagi memastikan kemenangan calon BN di PRN Melaka pada kali ini. Jadi kita ingin ucapkan sebelum itu selamat datang, Datuk, ke studio kami pada hari ini. Dan apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Saya datang sini tadi macam mana? Jam ke? Boleh tahan juga. Boleh tahan, Okey, Datuk. Jadi mungkin untuk permulaan, soalan Datuk, ramai yang dilihat semakin keliru terutama di kalangan penyokong PAS dan juga Barisan Nasional apabila isu muafakat nasional dibangkitkan. Jadi sekejap nampak mereka berpakat, tapi bila masuk PRN masing-masing membawa haluan sendiri. Jadi mungkin apa komen Datuk tentang isu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertama sekali kita kena faham bahawa kita dan PAS hanya sempat bertahaluf siasi. Baru sempat bertahun. Kita tidak sempat untuk bertahaluf siasi. Tahun ni maksudnya kita bekerjasama dalam perkara-perkara yang merupakan kepentingan orang Islam, kepentingan orang Melayu, perkara-perkara kemaslahatan Melayu dan Islam. Kita lihat pula PAS dulu dia pernah bertahaluf siasi, maknanya dia menyertai sebuah pakatan politik dengan PKR, dengan DAP, dan dikala kita sudah pun bersama dengan PAS, bertahun dengan PAS, tiba-tiba PAS secara senyap-senyap menyertai satu pakatan dan dia ada ikatan yang registered ataupun yang formal dengan Bersatu, iaitu sebuah parti politik yang boleh kita kata merupakan salah satu daripada parti serpihan UMNO. PAS juga pun pada hakikat dia ialah parti serpihan UMNO. Bila mana dulu ada kepimpinan UMNO yang menentang Presiden UMNO, bila dia gagal, dia keluar parti, dia tubuhkan PAS. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tun Dr. Mahathir. Bila Tan Sri Muhyiddin dipecat, kemudian Tun Mahathir juga keluar daripada UMNO, tubuhkan Bersatu dengan harapan dapat menggantikan UMNO. Tetapi sungguh pun begitu, walaupun kita anggap diri kita telah dikhianati oleh kawan-kawan pucuk pimpinan PAS. Saya tak kata akaumbi PAS. Kerana akaumbi PAS di peringkat bawah ni alhamdulillah mereka masih sayangkan ukhuwah Islamiah yang terjalin di antara UMNO dan PAS. Mereka masih sayangkan keintiman kerjasama yang solid berlaku semenjak pilihan raya Sungai Kandis. Mungkin PAS masa itu belum sedia menerima kami. Itu yang saya kalah pilihan raya. Kalau bagi masa lebih sikit, terutamanya selepas pilihan raya Seri Setia, bila mana UMNO memberikan komitmen sehabis baik dalam usaha untuk memenangkan calon PAS, walaupun calon PAS tidak menang pilihan raya di Seri Setia, tetapi PAS mendapat isyarat
yang cukup jelas keikhlasan UMNO untuk bersama dengan dia. Jadi usaha ini kita tengok walaupun sehingga sekarang di Selangor berbeza dengan negeri-negeri lain macam Kelantan, Terengganu. Di Selangor ni mereka masih lagi berhasrat nak meneruskan muafakat nasional. Walaupun di peringkat pusat sudah nampak agak buntu juga. Kita dah kena khianat sekali, tapi kita cuba melupakan kerana ramai di bawah ni masih nakkan muafakat ni diteruskan. Masih mahukan ukhuwah tu berjalan macam biasa, dan atas dasar itulah MT UMNO sebelum pilihan raya Melaka ni telah menawarkan untuk PAS bertanding di 5 kerusi di dalam Dewan Undangan Negeri di Melaka ni. Dan antara kerusi-kerusi itu juga termasuk kerusi-kerusi yang selamat. Contohnya untuk Ustaz Kamarudin. Kalau dia bertanding, insya-Allah dia pasti menang. Kerusi yang selamat kita berikan di Dun Duyung. Tapi kita agak sedih lah kerana akhirnya PAS memilih, kepimpinan PAS memilih untuk bersama dengan Bersatu, yang saya nampak mungkin ada kelebihan bukan daripada segi akar umbi, bukan dari segi jentera pilihan raya, tetapi mempunyai kelebihan daripada dana pilihan raya yang telah berjaya Bersatu kumpulkan, terutamanya sepanjang tempoh Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, ketika berlakunya darurat, bila projek direct nego dapat diberikan tanpa perlu dibawa ke parlimen, tanpa perlu mendapat kelulusan bajet dan sebagainya. Jadi nampak gaya ada sedikit perubahan di kalangan kepimpinan PAS di peringkat pusat. Daripada sebuah parti yang memperjuangkan Islam, memperjuangkan tentang kekuatan orang Melayu, kekuatan Islam, hari ini sudah nampak lebih ke arah dunia berbanding dengan sebelum ni. Kalau sebelum ni, PAS tidak akan lepaskan peluang untuk bertapak di Melaka. Kalau sebelum ni, PAS sudah pasti akan melihat sama ada nak menjaga hubungan dia dengan umat Islam sebuah parti politik yang mungkin tak sampai 100,000 yang tinggal di dalam Bersatu selepas dibawa lari oleh Tun Dr. Mahathir. Tetapi PAS hari ini berjaya menidakkan UMNO yang mempunyai lebih kurang 4.2 juta keahlian untuk terus menjalankan kerjasama dengan PAS yang mempunyai 1.2 juta keahlian, khususnya umat Islam. Jadi kadang-kadang payah juga kita fikir keadaan yang berlaku hari ini. Namun saya tidak menafikan keadaan boleh berubah di masa akan datang. Mungkin selepas Perikatan Nasional tewas di semua kerusi dalam pilihan raya di Melaka ni, mungkin ada sedikit kesedaran. Kita doakan begitulah. Baik, Datuk Seri, mungkin ada beritahu Datuk Seri Idris Harun sebelum ini membangkitkan persoalan dua singa dia atas satu bukit. Jadi bagi menggambarkan kononnya selain Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Ali, ada satu lagi sosok misteri yang menguasai pentadbiran kerajaan negeri. Komen Datuk. Ya, itu apa yang dia bangkitkan untuk menghalalkan tindakan dia untuk menarik diri daripada menyokong Datuk Seri Sulaiman. Tetapi saya rasa rakyat Malaysia bukan bodoh. Rakyat Malaysia boleh menilai sama ada tindakan dia itu ikhlas disebabkan beliau mahu menentang kemungkaran di dalam UMNO ke, ataupun menentang tentang pembahagian pasir dan sebagainya. Itu jelas orang boleh nilai. Pertamanya, orang boleh menilai ketika beliau menarik diri di dalam SD yang ditandatangani oleh 4 individu ini nak mengangkat beliau sebagai Ketua Menteri. Maknanya dia belum puas jadi Ketua Menteri. Kita sepatutnya bila dah menjadi pemimpin, kita kena boleh menjadi pengikut juga dia yang baik. Bukan hanya pemimpin yang baik. Ketika dia menjadi pemimpin, dia mengharapkan seluruh barisan ahli Dewan Undangan Negeri, Barisan Nasional menyokong dia. Tak ada orang pun yang buat undi tak percaya pada dia, ataupun tak ada orang pun yang menarik sokongan pada dia. Tetapi kenapa bila Datuk Seri Sulaiman, memang kita tak nafikan lebih junior daripada dia. Malah dia pun masih lagi pegang jawatan Exco ketika Datuk Seri Sulaiman menjadi Ketua Menteri. Kenapa dia sukar nak memberikan sokongan kepada Datuk Seri Sulaiman?
dan membuat alasan bodoh. Kita tahu bahawa tujuan dia tidak lain tidak bukan, pertama nak menjadi ketua menteri dan yang kedua untuk mendapat tempat dalam pilihan raya ini. Beliau tahu bahawa selepas tewas jawatan Ketua UMNO bahagian, beliau tidak mampu untuk memenangi, tidak mampu untuk diangkat menjadi calon pilihan raya untuk pilihan raya yang akan datang. Itu sebab dia cepat berkomunikasi dengan Amanah, dengan Bersatu, dengan PKR dan DAP. Dan akhirnya kita lihat, walaupun DAP hari ini tidak memberikan sokongan kepada pelantikan beliau sebagai calon pilihan raya, tetapi hakikat dan realiti dia, kerajaan Barisan Nasional ataupun kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Sulaiman tidak akan tumbang sekiranya Idris Harun dan lagi 3 orang wakil rakyat ini, satu daripada UMNO, satu lagi daripada Bebas, jika mereka ini tidak dijanjikan oleh 3 parti politik lain untuk diberi sokongan kepada Idris Harun menjadi ketua menteri, Idris Harun pun tidak akan meneruskan langkah dia untuk meninggalkan ataupun menarik sokongan terhadap Datuk Seri Sulaiman. Jadi nampak tak? Apa yang berlaku di Melaka ini, punca dia tidak lain tidak bukan ialah Pakatan Harapan itu sendiri. Dan kalau nak cerita tentang kononnya ada singa, dia refer pada Datuk Seri Rauf dan juga Datuk Seri Sulaiman. Kalau dia nak cerita pasal singa yang kononnya gelojoh dengan pasir dan sebagainya. Hari ini, tadi saya telah membuat laporan polis. Saya telah membuat laporan polis di Balai Polis Masjid Tanah. Kerana saya tengok dia pun dah mula tak nak jadi engineer, dah mula nak jadi cikgu sekolah, buat tulisan-tulisan di whiteboard, menceritakan tentang pasir dan sebagainya. Jadi hari ini, saya nak beritahu dengan rakyat Melaka, siapa penyamun pasir sebenarnya di Melaka. Penyamun pasir sebenarnya di Melaka tidak lain tidak bukan ialah Idris sendiri dan juga Adli Zahari. Saya dah senaraikan tadi dan saya dah bagi pihak polis dan ianya juga akan dimajukan kepada pihak SPRM 28 konsesi pasir yang dianugerahkan oleh Idris dan dianugerahkan zaman Adli Zahari kepada 28 syarikat. Dan bukan setakat itu saja, walaupun sebelum ni kita tengok dia macam berlagak maksum, berlagak macam bersih, tak ada pernah bagi konsesi pasir. Dengan bukti yang ada ni dah cukup dah untuk menunjukkan pada rakyat bahawa Idris Harun ni memang seorang penipu besar. Dan lebih dahsyat lagi, zaman Idris ni bukan setakat pasir laut yang diambil, pasir sungai yang diambil, pasir di dalam hutan simpanan kekal di Jasin juga turut diteroka. Dia luluskan tu daripada tahun 2015 sehingga 2020. Idris luluskan. Maknanya dia mengeluarkan surat sokongan. Kalau tanpa surat sokongan, kelulusan tu tidak akan diberikan. Dan Adli pula sambung. Cuma Adli bijak sikit. Dia nak menghalalkan tindakan dia, memberikan pasir kepada terutamanya 5 buah syarikat. 5 buah syarikat ni salah satu daripadanya ialah syarikat yang dimiliki oleh anak bekas TYT kita, Tun Khalil. Itu sebab ramai orang terkejut kenapa Tun Khalil tiba-tiba boleh duduk semeja dengan pemimpin amanah macam Mak Sabu. Rupa-rupanya nak menjaga konsesi pasir yang diperolehi oleh syarikat milik anak dia sendiri. Salah satu daripada yang mendapat pasir di kawasan hutan simpan kekal di Jasin ni. Jadi kita boleh tengok kerakusan. Ini kawasan ni je lebih kurang dalam 200 hektar dan lebih menyedihkan, di kawasan ini sebenarnya ialah kawasan tadahan hujan. Patutlah Melaka zaman Adli tu masalah air tak selesai. Sebab kawasan tadahan hujan pun dia orang pergi korek pasir. Nasib baiklah benda ni telah dihentikan oleh Datuk Seri Sulaiman. Datuk Seri Sulaiman telah selesaikan masalah air ni sekitar April 2020 ketika beliau mengambil alih. Dan Datuk Seri Sulaiman juga telah berjaya membawa masuk dana lebih kurang 1.6 bilion untuk mengatasi masalah air di Melaka ni. Jadi Datuk, Timbalan Presiden UMNO sebelum ini ada menegaskan
tidak wujud frasa Ketua Menteri sementara. Namun masih kuat di bawah sana yang mendakwa Datuk Seri Sulaiman hanya dijadikan umpan untuk PRN sebagai poster boy. Kerana nanti yang bakal menerajui Negeri Melaka adalah calon BN itu sendiri, iaitu di Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf. Komen. Yang dia risau sangat pasal apa? Yang dia peduli pasal apa yang berlaku dalam UMNO pasal apa? Kan? Kita kena ikut keputusan parti. Parti, kita lihat bila kita mengumumkan calon pilihan raya, Datuk Seri Muhammad Hassan, pengarah jentera pilihan raya negeri PRM Melaka, telah pun mengumumkan bahawa sekiranya Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali memenangi pilihan raya, bahawa dia akan menjadi Ketua Menteri. Jadi kita pegang yang itulah kalau dengar cakap Idris, kan? Memanglah semua yang ada pada BN ni, kan, semuanya tak baik. Padahal dia daripada, yalah, dalam keadaan dia dulu, susah apa semua, dia mula senang daripada UMNO. Kita bagi dia jawatan timbalan menteri. Bila jadi jawatan timbalan menteri, kan, korup, digugurkan daripada senarai calon. Kemudian diberi peluang sekali lagi, make a comeback, bertanding di peringkat DUN, dapat jadi Ketua Menteri, kan. Bila jadi Ketua Menteri, perangai berubah, kan. Dulu mesra rakyat, lepas tu dah tak mesra rakyat, rakyat datang rumah, dihalaunya rakyat pun ada juga, yang kena marah pun ada juga, kena set appointment baru boleh datang rumah, dia suruh datang ke pejabat. Jadi keangkuhan macam ni adalah antara sebab yang menyumbang. Kita tahu tsunami 2018 tu semua tempat kena, kecuali tempat-tempat yang fitnah ni tak boleh telus, tak boleh tembus, macam Pahang, susah sikit fitnah tu nak tembus. Tetapi di Melaka ni salah satu sebab ialah kerana orang bandingkan gerak kerja Datuk Seri Ali Rostam, sekarang ni Tun Ali, dengan Idris sendiri. Tun Ali pukul 2 pagi, 3 pagi rakyat datang, dia jumpa, tak ada masalah. Berbanding Ali, berbanding dengan Idris lain, kan? Dia buat betul-betul macam office hour. Jadi daripada situlah menyebabkan orang makin lama makin benci kepada pemerintahan Barisan Nasional, dan orang tegur. Ini dia kena terima hakikat lah. Ya. Jadi Datuk, media pembangkang Pakatan Rakyat dan juga Perikatan Nasional telah membangkitkan isu pasir sebagai bahan kempen mereka, kononnya berlaku rompakan terhadap hasil-hasil negeri. Jadi sejauh manakah isu ini bakal menjejaskan peluang BN dalam PRN pada kali ini? Memang betul, ianya sedikit menjejaskan kita, sebab setiap kali kita live dan sebagainya, memang dari segi kewangan ni kita tahu Bersatu khususnya dan Red Bin Army ni, dia orang dari segi kewangan mereka belanja banyak untuk Red Bin Army, dan untuk Bersatu ni mereka gunakan JECOM. Memang satu orang JECOM dengan satu orang Red Bin Army ni dia akan jaga banyak akaun-akaun palsu. So kerja dia orang ni duk cerita rompak pasir BN, rompak pasir BN, rompak pasir. Memang ada menjejaskan kita. Tetapi alhamdulillah, saya pun mendapat maklumat-maklumat, mendapat dokumen-dokumen tentang kerakusan Idris Harun dan juga Adli ketika menjadi Ketua Menteri. Jadi hari ini sepatutnya kawan-kawan yang berada di rumah ni boleh buka saya punya Facebook, Lokman Nur Adam Official. Dah banyak kali saya tukar Facebook ni sebab asyik kena padam je dengan Facebook sendiri. Hubungan dia orang ni dengan Facebook ni boleh tahan, hebat dia. Jadi boleh tengok sendiri, kita dah buat laporan polis, kita dah keluarkan semua senarai 28 syarikat yang menerima 28 konsesi daripada Adli Zahari dan juga Idris Harun. Dan kita tengok contohnya kawasan yang hutan simpan kekal tu tidak ada penilaian. EIA punya laporan pun tak ada. Dia main bagi je. Jadi macam mana boleh sampai tak ada laporan EIA, mereka boleh bagi konsesi di kawasan tersebut? Apa yang dia dapat habuan yang menyebabkan dia begitu berani, begitu rakus untuk mengeluarkan konsesi tersebut, kan? Jadi bagi saya, kalau misalnya jentera-jentera Barisan Nasional boleh bantu untuk sebarkan
laporan polis yang kita buat tadi berserta dengan bukti-bukti, kan, termasuk dengan dokumen SSM yang menunjukkan syarikat-syarikat yang mempunyai hubungan rapat dengan pemimpin amanah, salah satu syarikat yang mempunyai hubungan anak kepada TYT Tun Khalil. So saya yakinlah keadaan mungkin boleh berubah dalam masa 1-2 hari ni, insyaAllah. Datuk, komen mengenai tambak laut yang dikatakan bawa pulangan besar untuk negeri Melaka kerana laut tu luas untuk nelayan, kata Datuk Seri Rauf semalam di portal Malaysia Kini. Dan sedangkan isu ini dilihat telah menimbulkan kemarahan golongan-golongan nelayan. Jadi sejauh manakah isu ini Datuk rasa bakal mempengaruhi undi golongan nelayan? Okey, kita kena faham bahawa memang projek-projek tambakan laut ini, contohnya macam Melaka Gateway, dia boleh mendatangkan pulangan yang berlipat kali ganda kepada kerajaan negeri. Bila mana pelabur-pelabur asing yang dibawa masuk melalui projek Melaka Gateway, benda ini memang cukup baik. Memang kita tak nafikan bila kita tambak laut, seperti mana di Johor juga. Di Johor kita ada Forest City. Dulu laut, kita tambak dengan pasir. Tetapi sudah pasti ada pulangan yang berlipat kali ganda yang menguntungkan kerajaan negeri juga. Dan akhirnya duit itu dapat digunakan untuk membantu rakyat dalam pelbagai aspek. Contoh di Johor, ke bawah dulu Tuanku Sultan Johor, hasil daripada projek Forest City itu banyak dia dapat, baginda dapat buat rumah mampu milik untuk rakyat negeri Johor. Jadi memang tidak dinafikan ianya juga akan memberi kesan kepada alam sekitar dan juga memberi kesan kepada nelayan. Cuma persoalan dia, ini satu lagi yang kita nak tanya. Datuk Seri Najib sendiri telah pun meluluskan pampasan ketika projek Melaka Gateway ni di launch ataupun dilancarkan, ada pampasan sekitar 33 juta ringgit untuk nelayan. Nelayan ni tak ramai, tetapi kalau 33 juta ringgit itu disalurkan terus kepada nelayan, maka nelayan-nelayan ini insya-Allah akan lebih terjaga. Sudah pastilah kita boleh sediakan tempat yang lebih baik untuk nelayan-nelayan kita, bagi memastikan bahawa mereka ni terus boleh tangkap ikan di laut, boleh ada jeti yang bersesuaian dengan modal yang begitu besar, 33 juta. Tetapi apa sudah jadi dengan pampasan ini? Yang itu yang sepatutnya Adli Zahari bertanya dengan Idris Harun. Mana pergi pampasan 33 juta untuk para nelayan? Baik Datuk, ramai melihat keputusan PRN pada 20 hari bulan ini nanti bakal membawa satu lagi naratif baru terhadap survival UMNO, terutama hubungan BN bersama PAS dan juga Bersatu. Apa pandangan Datuk? Memang saya tidak nafikan bahawa selepas PN tewas di kesemua kursi dalam pilihan raya kali ini, kenapa saya kata? Kerana kita tahu bahawa PAS ketika itu menggunakan logo PAS. Sungguh pun ketika itu BN berhadapan dengan banyak fitnah, tomahan dan sebagainya. PAS kehilangan, mula-mula kita dapat maklumat kehilangan 21 kerusi kehilangan deposit. Tetapi hari semalam ada orang betulkan saya, dia kata lebih kurang 10 kawasan yang hilang deposit. Maknanya itu satu jumlah yang cukup besar. Menang pilihan raya, langsung tak ada, kosong. Okey. Itu ketika mereka menggunakan logo PAS. Kali ini, orang PAS sendiri marah kerana logo yang mereka pertahan berpuluh tahun ini akhirnya tidak digunakan langsung. Jadi ramai ahli-ahli PAS di peringkat bawahan ini, mereka mahu memberikan isyarat yang jelas bahawa mereka tidak mahu penggunaan logo Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi untuk ahli-ahli PAS yang tak nak melihat logo Perikatan Nasional digunakan oleh calon-calon PAS, pastikan jangan undi Perikatan Nasional. Undi Barisan Nasional. Jadi pilihan raya yang akan datang, kita boleh ubah keputusan kepimpinan PAS untuk kembali menggunakan logo PAS.
Okey. Dari segi bersatu pula, kenapa mereka boleh menang 2 kerusi pada pilihan raya yang lepas? Kerana pertamanya mereka mendapat sokongan 97% masyarakat Cina, 25% masyarakat India, 60 lebih peratus masyarakat India, 60 lebih peratus masyarakat Melayu, 25%. Kerana ketika itu mereka tidak menggunakan lambang mereka. Mereka menggunakan lambang yang dipinjam daripada PKR. Dia pakai lambang PKR. Kali ini PKR tidak bersama bersatu. UMNO tidak bersama bersatu. Begitu juga dengan DAP, Amanah tidak bersama bersatu. Jadi apa yang bakal diperolehi oleh bersatu ialah apa saja yang diundi oleh Saki Baki, ahli-ahli PAS yang masih lagi sanggup untuk mengundi Perikatan Nasional. Ramai tak sanggup ni, ramai tak sanggup. Jadi saya nampak selepas mereka kalah ni, keadaan di dalam bersatu tu akan kucak-kacir. Ramai di antara MP-MP UMNO dulu yang lompat pergi bersatu, sila hari bulan mereka akan kembali kepada bersatu. Kepada UMNO, mereka akan kembali kepada UMNO. Kedua, mereka yang bertanding atas tiket bersatu tu sendiri dan menang, lebih ramai yang akan hilang kepercayaan. Saya tak nampak mereka akan kembali kepada pejuang, tetapi mungkin juga mereka akan shift pergi ke UMNO juga. Jadi ini akan menyebabkan kemungkinan besar yang akan tinggal di dalam bersatu ialah Tan Sri Muhyiddin dan 1-2 orang saja yang mungkin setia lagi dengan bersatu. Jadi tidak mustahil kalau misalnya kita boleh satukan balik orang Melayu selepas pilihan raya ni, kita boleh berhadapan dengan election akan datang, di mana kerjasama mungkin boleh wujud dengan PAS, tetapi dengan bersatu memang tak ada. Memang tak ada. Itu pun kalau luka orang UMNO ni tak terlalu dalam. Kalau sepanjang tempoh pilihan raya ni luka tu dalam, mungkin susah. Dalam MT pun ramai yang tak bersetuju untuk kerjasama dengan PAS. Mungkin kerjasama yang kita harapkan kembali bertaut ni mungkin tak akan menjadi. Tapi setakat ni tengok PAS pun tak berapa balon UMNO, UMNO pun tak berapa balon PAS. Okey lah tu. Baik Datuk, anak muda melihat politik negara pada ketika ini agak cacah marba. Sebagai contoh, di Perak UMNO bersama dengan PR, dan di pusat UMNO pula bersama PAS dan bersatu. Di Melaka UMNO bersendirian. Persoalannya apa sebenarnya hala tuju UMNO dalam konteks sebenar pandangan Datuk? Selepas kita offer PAS untuk bersama dengan kita di Melaka, PAS tolak. Selepas ini terpulang kepada PAS sama ada dia nak kembali kepada kita ataupun tidak. Kalau mereka mengambil keputusan untuk tidak bersama dengan kita, maka kerajaan di Johor, kalau bersatu pun tak bersama dengan kita, kita akan ada pilihan raya negeri. Begitu juga di Perak, kita juga mungkin akan ada pilihan raya negeri. Malah kalau misalnya mereka ini tidak fikir panjang, mereka juga akan menarik sokongan di peringkat pusat. Maka akan berlaku pula pilihan raya di peringkat pusat. UMNO tak ada masalah. Sebab kita dah tunggu pilihan raya umum ni dah lama dah. Kita mengharapkan kalau boleh bulan 2 tahun lepas tu, kalau ketika itu kita buat pilihan raya, berlaku je pilihan raya 2/3 dalam tangan. Kali ni kita mungkin tidak mensasarkan 2/3. Kita mensasarkan setidak-tidaknya kita ada simple majority untuk bentuk kerajaan pusat, dan selepas tu kita tengok dengan siapa kita boleh bekerjasama untuk mendapatkan 2/3. Kalau kita tak dapat simple majority, kalau rakyat masih lagi buat perangai lama 2018, kena ingat tau, segala cacah marba orang politik hari ini berlaku berpunca daripada rakyat yang silap memangkah. Bukan semua rakyat. 25% yang mengundi Pakatan Harapan, 97% masyarakat Cina yang mengundi Pakatan Harapan, 60 lebih peratus yang mengundi Pakatan Harapan. Kalau mereka sekali lagi nak gamble, bagi undi kepada Pakatan Harapan, mereka lupa Pakatan Harapan punya fitnah terhadap Barisan Nasional, mereka lupa janji-janji manis yang tidak ditunaikan oleh Pakatan Harapan, tidak mustahil kalau pilihan raya 2018 menyebabkan kita undi sekali dapat 3 Perdana Menteri, kali ini mereka buat ulang lagi kesilapan yang sama, undi sekali dapat 5 Perdana Menteri. Kalau nak,
buat. Silakan. Baik Datuk, mungkin kita kesuntukan masa, mungkin kata-kata akhir daripada Datuk kepada pengundi-pengundi yang mungkin tinggal 2 hari sahaja lagi sebelum 20 hari bulan, hari pembuangan undi. Datuk. Kata-kata akhir saya, pastikan undi anda hanya 2. Sama ada bersama Barisan Nasional ataupun bersama dengan Pakatan Harapan. Tetapi saya nak beritahu, Barisan Nasional akan menang pilihan raya ni, insya-Allah. Kerana Pakatan Harapan awal-awal lagi, pertamanya dari segi sudut undi awal, mereka telah tewas. Bila mana kali ini kita lihat pengundi-pengundi tentera dan polis yang kita tahu ini merupakan fixed deposit Barisan Nasional. Kalau dulu dalam pilihan raya yang lepas, hanya 56% keluar mengundi. Kerana ramai yang tak tergamak nak mengundi BN tapi tak nak mengundi Pakatan Harapan. Maka kali ini kita lihat 93% pengundi tentera, polis dan keluarga mereka keluar mengundi. Itu isyarat jelas bahawa dari segi undi awal, kelebihan diperolehi oleh Barisan Nasional. Yang keduanya, kalau dulu mereka beria-ria satu dunia kembali ke Malaysia dengan belanja sendiri, terutamanya masyarakat Cina, masyarakat India, untuk memastikan ini kalilah kita jatuhkan kerajaan BN. Kali ini mereka dah tawar hati. Pertamanya kerana berlakunya lockdown Singapura, orang Singapura, orang Malaysia, orang Melaka yang bekerja di Singapura tak boleh balik. Maka Pakatan Harapan tidak akan memperolehi undi daripada warga negara Malaysia yang bekerja di Singapura. Dan ini akan mematahkan semangat kaum Tionghoa yang lain yang menyokong DAP untuk keluar mengundi. Dan yang ketiga, bila mana kali ini saya menjangkakan golongan masyarakat Tionghoa yang akan keluar mengundi mungkin tidak sampai 60%. Mungkin 50 lebih peratus. Kerana rata-rata daripada mereka ni begitu health conscious. Mereka ni jaga kesihatan, mereka ini cukup risau pilihan raya ini akan menyebabkan penyebaran wabak COVID-19. Jadi bagi saya indikasi-indikasi ini jelas menunjukkan bahawa matlamat Barisan Nasional untuk memperolehi sekitar 18 hingga 20 kursi semakin hampir, insya-Allah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Lokman Nur Adam kerana sudi hadir ke studio kami pada hari ini. Jadi apapun terserahlah kepada rakyat untuk memilih siapa yang difikirkan layak menjaga kebajikan mereka. Saya Jannah Jalidar dan kru penerbitan Suara TV mengucapkan terima kasih atas kesudian semua menonton kami pada hari ini. Assalamualaikum dan salam hormat. Waalaikumsalam.